Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita kembali lagi dengan segmen analisis pasaran forex mingguan kita untuk minggu 22 Mac hingga 26 Mac 2021. Okey, seperti minggu yang sebelum-sebelumnya, saya akan bermula dengan pair yang pertama, iaitu Euro US Dollar. Okey, kalau kita lihat kat sini, Euro US Dollar dia telah berjaya memecahkan trendline yang sekian lama terjaga. Kalau kita lihat, dia pecah dengan jelas, yang mana dia pecah bukan sahaja trendline tapi SNR dan juga SND zone dekat sini. Saya expect daripada sudut teknikal, saya expect dia akan meneruskan perjalanan ke bawah menuju ke support, weekly support dekat bawah ni, ataupun mungkin dia akan cuba testing kawasan ini, kawasan ini. Jadi kalau ada sedikit retracement pun, dia mungkin akan menuju ke atas ini untuk test kembali trendline dan juga SND zone ini ataupun bearish engulfing ini. Okey, daripada sudut fundamental, saya merasakan ia akan juga menyokong penurunan Euro US Dollar, kerana pada minggu lepas kita ada FOMC, dan pada FOMC itu Fed telah mengekalkan rate, tapi ada dovish statement daripada Powell yang menyebabkan, kalau kita lihat kebanyakan pair USD, kita dapat lihat USD melemah sebentar kerana dovish statement daripada Powell. Walau bagaimanapun, dovish kesan daripada komen negatif daripada Powell itu tidak berterusan, kerana bila dilihat semula undi-undi daripada ahli Fed menjangkakan Fed akan membuat kenaikan interest rate pada 2022 hingga 2023, lebih kurang antara tahun itulah. Jadi menyebabkan market memandang ini sebagai sesuatu berita yang positif. Dan juga pada hujung minggu lepas, Fed telah membuat keputusan untuk tidak meneruskan SLR ataupun supplementary leverage ratio untuk bank-bank utama dekat dalam Amerika. Jadi apakah efek SLR ni tidak diteruskan? Jadi bila tidak diteruskan, bank-bank akan kebanyakannya mengeluarkan dia ataupun menjual semula dia punya pegangan bond, US bond, US Treasury bond itu. Jadi bila ini berlaku, menyebabkan bond yield itu akan menaik. Ini ada berkaitan dengan konsep supply and demand. Jadi bila bond yield naik akan menyebabkan kekuatan US. Jadi kita dapat lihat situ ada dua faktor utama, iaitu market expect akan berlaku interest rate akan naik, satu itu positif, dan kemudian SLR yang menyebabkan bond yield naik. Jadi bond yield naik, US dollar akan menguat. Jadi dengan faktor fundamental itu, saya merasakan Euro US Dollar akan terus menuju ke bawah. Jadi kita boleh lihat, kita boleh cuba untuk sell apabila buka market minggu hadapan. Okey, pair kita yang seterusnya adalah pair GBP US Dollar. Untuk GBP US Dollar, saya masih merasakan dia akan menuju ke atas. Tapi walau bagaimanapun, untuk minggu hadapan mungkin saya expect dengan faktor fundamental USD akan menguat, saya expect mungkin dia akan meneruskan perjalanan ke bawah untuk testing zone ini ataupun dia testing trendline ni. Kalau kita lihat dekat daily, kita akan nampak ada satu trendline, dan trendline ni belum sudah lama tidak ditest. Jadi ada kemungkinan dia akan menuju ke bawah untuk test SNR zone dekat 1.375, ataupun dia akan menuju ke SND zone dekat bawah ni, ataupun bullish engulfing zone dekat bawah ni, sekitar 1.364. Kalau dia menuju ke bawah ni, mungkin dia akan juga test trendline dekat sini lah. Jadi kita boleh, pada pendapat saya, kemungkinan dia akan buat sedikit lagi retracement menuju ke bawah sebelum dia meneruskan perjalanan menuju ke atas. Daripada sudut fundamental, BOE, Bank of England, dia agak tidak berubah. Bukan agak tidak berubah, tapi dia ada sedikit dovish statement. Jadi mungkin di situ kita akan nampak kelemahan dekat dalam GBP US dollar ni lah.
Okey, baik, kita yang seterusnya. AUD US dollar, Australian US dollar. Okey, kalau kita lihat daripada sudut technical, dia sudah test dan reject resistance dekat 1.79, dan dia bounce seperti 2 minggu yang lepas. Saya expect dia akan buat sedikit sideways. Jadi kita lihat sudah 2 minggu dia buat sideways. Daripada sudut technical, saya expect dia akan naik, tapi kemungkinan besar dia akan test dulu dekat zone bawah ni. Mungkin dia akan test dulu zone ni. Kalau pecah, mungkin dia akan test zone yang di bawah ni dekat dengan weekly support ini. Jadi dua-dua ni adalah zone weekly support, dan juga kalau kita lihat di situ ada SND zone. Jadi kita boleh expect market mungkin akan retrace pada minggu hadapan untuk test, dan daripada situ kita akan lihat dia akan membuat kenaikan lah. Okey, daripada sudut fundamental, US dollar akan kuat pada seperti mana yang saya cakap sebelum ni. Jadi untuk minggu hadapan saya expect mungkin ada retracement turun ke bawah bagi pair AUD US dollar. Tapi jika misalnya ada mood risk on ataupun ada apa-apa berita yang bagus berkaitan dengan vaksin ataupun perkembangan ekonomi yang bagus disebabkan oleh vaksin, kemungkinan kita akan nampak AUD US dollar akan terus menguat lah. Kalau kita lihat pun pada minggu lepas banyak komentar berkaitan dengan vaksin AstraZeneca, di mana dia banyak ada kes di mana siapa yang ada, kalau tak salah saya ada beberapa kes yang mana siapa yang ambil vaksin itu akan menyebabkan blood clot ataupun penggumpalan darah dalam otak dia dan menyebabkan kematian. Jadi isu itu telah menyebabkan kalau kita lihatlah dekat pair Japan, Swiss, dia akan kuat. Lepas tu kita nampak pun gold pun naik waktu tu disebabkan kelemahan dalam vaksin tu sendiri. Tapi berita tu kemudian telah disusuli dengan berita pada hari Sabtu, kalau tak salah saya. Pada hari Sabtu disusuli dengan oleh satu research team daripada Denmark ke Jerman. Dia mendapati memang ada beberapa elemen di dalam vaksin itu yang menyebabkan boleh berlakunya blood clot ataupun penggumpalan darah tu. Tapi benda tu boleh diselesaikan dengan mengambil satu suplemen yang sangat biasa. Maksudnya dia tidak memerlukan research untuk membetulkan balik vaksin tu. Ia boleh diimbal balik ataupun dibalance balik dengan satu ubat lain yang boleh mengelakkan daripada blood clot tu terjadi. Jadi dekat situ mungkin market pandang itu sebagai satu berita yang positif dan menyebabkan kekuatan currency yang berkaitan dengan risk on ni seperti AUD, NZD ni jadi melemah lah. Lepas tu bila dia melemah, ditambah pula dengan US dollar menguat pada minggu lepas dengan komen-komen SLR dan juga FOMC dan possibility untuk kenaikan interest rate, jadi menyebabkan AUD US dollar ni gagal untuk meneruskan perjalanan ke bawah. Dan kalau kita lihat efeknya adalah dia munculnya satu pin bar dekat sini, maksudnya dia reject untuk mungkin dia menuju ke bawah lagi lah, untuk terus menurun ke bawah. Tapi in long term saya masih memandang AUD US dollar akan naik kerana keberkesanan vaksin itulah menyebabkan kebanyakan negara punya ekonomi start menaik. Okey, baik, kita yang seterusnya adalah NZD ataupun New Zealand. Okey, jiran kepada Australia. Okey, kalau kita lihat dekat sini daripada sudut teknikal, kita dapat lihat pada minggu lepas kita nampak ada satu bearish engulfing. Yang jelas dekat sini bearish engulfing. So daripada sudut teknikal saya memandang mungkin untuk minggu hadapan dia akan meneruskan perjalanan ke bawah untuk testing SNR dekat 0.7 ini. Daripada situ kalau kita lihat dia pecah, dia mungkin akan menuju ke bawah lagi untuk testing SNR zone yang berada di sekitar sini, di sekitar situ. Okey, kalau kita lihat di situ adalah satu SNR zone yang agak dominan. Jadi kalau misalnya dia pecah dulu SNR zone dekat 0.7, dia akan meneruskan perjalanan ke bawah. Andai kata kalau waktu dia sampai ketika ini tiba-tiba dia wujudnya berita positif ataupun data yang positif ataupun sentimen risk on, jadi kita boleh expect NZD US dollar ni akan naik ke atas menuju ke arah bearish engulfing ni lah dekat sini untuk, dan juga testing weekly resistance dekat atas ni. Walau bagaimana, jadi untuk daripada sudut fundamental dia lebih kurang macam AUD.
yang mana untuk minggu hadapan kemungkinan dia akan lemah sedikit. Lepas tu ini lebih kepada US dollar menguat. Kemudian in long term saya masih memandang ni sebagai akan meneruskan perjalanan menuju ke trend ni lah, uptrend. Okey, pair kita yang seterusnya adalah pair USD Kanada. Salah satu daripada Kanada ni adalah pair komoditi, yang mana dia akan melibatkan price, kekuatan dia ada diefek oleh oil. Okey, jadi daripada sudut teknikal, kalau kita lihat minggu lepas diakhiri dengan satu bullish engulfing. So saya expect dia akan membuat satu kenaikan pada minggu hadapan, dan mungkin akan menuju ke arah trendline ini. Dia akan test trendline ni, dan daripada trendline ni, kalau misalnya daripada situ kita lihat sentimen semasa sama, daripada situ kita lihat sentimen semasa, dan kalau misalnya sentimen semasa tidak menyokong US dollar, kemungkinan dia akan menuju ke bawah, menuju ke arah support weekly di bawah ni. Kalau misalnya sentimen tu masih kuat untuk US dollar, maka kita akan dapat lihat dia pecahkan trendline ni dan menuju ke resistance, weekly resistance di 1.29 inilah dekat atas. Daripada sudut fundamental, kalau kita lihat pada minggu lepas, oil rebound sikit ataupun diturun sedikit, jadi dekat situ menyebabkan menyumbang kepada kelemahan Kanada lah. Sebab itu kita nampak pada minggu lepas kekuatan Kanada melemah. Walau bagaimanapun, daripada sudut long term, saya masih merasakan USD Kanada akan menuju ke bawah. Tapi untuk minggu hadapan, saya expect dia akan naik menuju ke arah trendline, dan bila dah sampai trendline, kita boleh kita lihat dulu situasi semasa macam mana, risk on ke risk off ke, sentimen macam mana, baru kita decide untuk sama ada dia buy atau sell lah. Tapi minggu depan saya akan concentrate untuk cari sell. Concentrate untuk cari buy. Okey, pair kita yang seterusnya, USD JPY. Okey, untuk USD JPY, daripada sudut technical, saya lihat dia dah break pada minggu lepas. Dia dah, bukan, pada 2 minggu lepas actually, dia sudah memecahkan trendline ni. Okey, so kita nampak dia buat kenaikan kat sini, dan sekarang dia sedang bertembung ataupun bertarung dekat kawasan SND ataupun bearish engulfing di sini. So saya expect dia mungkin akan buat sedikit retracement, ataupun pada minggu depan mungkin dia akan meneruskan perjalanan terus ke atas, memecahkan zone ini sebelum dia retrace semula dan melanjutkan perjalanan ke support, weekly support di atas di 112.12 ni. So pada minggu depan saya akan concentrate untuk buy USD JPY jugalah. Daripada sudut fundamental, BOJ pada minggu lepas dia ada buat interest rate decision dan dia mengekalkan interest rate decision, tetapi dia membesarkan bond yield punya buffer. Jadi dekat situ apa yang dinyatakan oleh pihak BOJ adalah dia membesarkan buffer itu kerana dia tidak mahu yield itu memberi impact yang tidak sepatutnya kepada mata wang yen lah. Jadi daripada situ juga dia mengambil kira dengan keadaan semasa, kemungkinan Japan akan melemah, dan disebabkan itu dia nampak kemungkinan besar juga ekonomi akan bertambah baik. Dan untuk membalancekan keadaan dia, pada minggu lepas juga BOJ telah berhasrat untuk mengurangkan ETF dia ataupun macam quantity easing dia, supaya dia boleh balancekan balik kekuatan Japan. Jadi dengan itu dan ditambahkan lagi, dimatchingkan lagi dengan fundamental US, saya merasakan technical dan fundamental ni selari untuk mengatakan USD JPY akan naik ke atas. Okey, major pair kita yang terakhir, USD Swiss. Okey, untuk USD Swiss, kalau kita lihat di sini, dia sudah buat satu cup handle dan buat kenaikan. Daripada sudut technicalnya, kalau saya lihat di sini, dia sudah memecahkan resistance ni dekat 0.93 lebih kurang.
dan kemudian dia retrace di sini dia retrace dekat 61.8 Fibonacci level. Jadi daripada sudut teknikal saya merasakan USD Swiss akan meneruskan perjalanan menuju untuk test zone ni, dan juga kemungkinan dia akan test resistance dekat 0.95 di atas ni. Dan daripada sudut fundamental, Swiss pada minggu hadapan akan ada interest rate decision, tapi saya expect kemungkinan dia tidak akan hawkish, kemungkinan dia akan neutral ataupun mungkin akan dovish, kerana pihak SNB, Swiss National Bank ni, dia memang prefer untuk Swiss ini berada dalam keadaan lemah untuk membantu perkembangan ekonomi dia. Jadi dengan sejarah perangai SNB itu sendiri, dan dalam keadaan teknikal sekarang ni, saya merasakan memang USD Swiss ni akan naik ke atas. Walau bagaimanapun kita harus berhati-hati, kerana sering kali di mana apabila sesuatu bank negara itu membuat keputusan interest rate decision, kadang-kadang dia akan mengeluarkan sesuatu statement yang market akan menganggap itu adalah hawkish. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk memasuki apa-apa pair Swiss, sila berhati-hati pada minggu hadapan, kerana minggu hadapan akan ada interest rate decision oleh pihak SNB, Swiss National Bank. Okey, tapi buat masa ni saya masih merasakan USD Swiss akan naik, dengan Swiss akan meneruskan kelemahan. Dan juga kita jangan lupa ada faktor di mana apabila euro melemah, Swiss juga akan melemah, kerana mereka berada di dalam satu kawasan yang sama, dan memang rakan niaga ataupun eksport import Swiss ini adalah negara-negara Europe di sekelilingnya. Okey, jadi dengan itu oleh kerana teknikal dan juga fundamental, daripada sudut fundamentalnya saya merasakan kedua-duanya selari untuk mengatakan USD Swiss pada minggu hadapan saya akan mencari peluang untuk buy USD Swiss. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan.